Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi hari ini dalam siri belajar bersama Ustazah Yohanis. Okey, hari ini subjek pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah kita akan belajar bidang ulumul hadis bertajuk hadis mutawatir. Okey, sila buka muka surat 168. Ada sesiapa yang dah tahu apa maksud hadis mutawatir? Baik, yang dimaksudkan dengan hadis mutawatir dari segi bahasa ialah berterusan atau berturutan. Boleh rujuk buku teks muka surat 168 ya. Okey, dari segi istilah, hadis mutawatir memberi maksud suatu hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah perawi yang ramai. Ingat ni, sejumlah perawi yang ramai dan mustahil pada adat mereka berpakat melakukan pendustaan terhadap hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, apa yang perlu kamu tahu ialah hadis mutawatir ni, pembahagian hadis kepada nama mutawatir ni adalah berdasarkan kepada jumlah perawi pada rangkaian sanad. Baik, syarat-syarat hadis mutawatir ya. Bagaimanakah sesuatu hadis itu boleh dikategorikan sebagai hadis mutawatir? Okey, daripada pengertian tadi pun kita dah dapati syarat yang perlu dilepasi oleh hadis untuk menjadi hadis mutawatir. Jadi dekat sini lebih detailnya. Okey, yang pertama, hadis tersebut hendaklah diriwayatkan oleh perawi yang ramai. Ni clue dia, perawi yang ramai. Yang kedua, bilangan perawi yang ramai tu mencapai satu tahap mustahil pada adat mereka berpakat untuk melakukan pendustaan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya, takkanlah ramai-ramai itu tak ada yang bantah, tak ada yang sedar bahawasanya ada di kalangan mereka yang ingin melakukan pendustaan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, syarat ketiga. Jumlah perawi seimbang pada setiap tabaqat. Tabaqat ni maksudnya peringkat. Okey, peringkat contohnya peringkat sahabat, tabi'in, tabi'in, ya. Okey, jadi jumlah perawi seimbang pada setiap tabaqat, iaitu daripada tabaqat yang pertama sehinggalah tabaqat yang terakhir. Okey, tabaqat pertama mungkin bermula daripada sahabat. Okey. Yang keempat, syarat keempat, perkhabaran hadis hendaklah diterima melalui panca indera yang 5. Maknanya, perawi hadis itu dia terima hadis tersebut secara direct lah, secara bersemuka. Contohnya, perawi tersebut akan berkata, kami dengar, sami'na, atau kami lihat, ra'ayna. Okey, itu yang dimaksudkan dengan menerima hadis tersebut melalui panca indera yang 5. Dalam menentukan jumlah bilangan perawi pada rangkaian sanad hadis mutawatir, ulama berbeza pendapat dalam menetapkan had minimum bilangan perawi bagi hadis mutawatir. Okey, ada yang kata minimumnya 4 orang, ada yang kata 5 orang, ada yang kata 20, ada yang kata 40. Okey, ini perbezaan. So kita terimalah mana-mana perbezaan yang ada. Okey, so kamu ingat saja 4, 5, 20, 4, 40 orang. Pembahagian hadis mutawatir. Okey, hadis mutawatir terbahagi kepada dua, iaitu mutawatir lafzi dan juga mutawatir maknawi. Okey, dari segi ta'arif, mutawatir lafzi ialah hadis mutawatir yang sama dari segi lafaz dan makna. Okey, kamu lihat kat sini clue dia ya. Lafzi, lafaz. Okey, sama lafaz sudah semestinya membawa kepada sama makna. Okey, contoh hadis mutawatir lafzi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Okey, hadis ini telah pun diriwayatkan oleh lebih 70 sahabat. Ini peringkat tabaqat ya. Dan bilangan yang sama atau lebih pada tabaqat yang lain. Okey, ini mungkin merujuk kepada tabaqat tabi'in, tabi'in. Okey. Seterusnya, jenis hadis mutawatir yang kedua ialah mutawatir maknawi. Ingat clue di sini ialah makna ya. Okey, dari segi ta'arif,
hadis mutawatir yang sama dari segi makna tetapi berbeza lafaznya. Okey, kamu ingat ya, sama makna tidak bererti sama lafaz. Ya. Okey, contoh hadis Rasulullah mengangkat tangan ketika berdoa, iaitu raf'ul yadaini fid du'a. Itu hadis dia. Okey, tapi dalam bentuk lafaz yang berbeza-beza. Okey, hadis ini telah diriwayatkan dengan berbagai lafaz tetapi semuanya sama dari segi makna, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangan ketika berdoa. Okey, boleh faham ya? Okey. Seterusnya kita lihat hukum beramal dengan hadis mutawatir. Apa hukum beramal dengan hadis mutawatir? Hukumnya adalah wajib beramal dan diterima sebagai hujah. Kenapa? Okey, ada dua sebabnya. Sebab yang pertama, hadis mutawatir ni sabit secara qat'i, iaitu tidak perlu usul periksa, tak boleh ditakwil-takwil lagi lah. Tak perlu ditanya-tanya kenapa. Ya? Okey, sebab yang kedua, hadis mutawatir ialah ilmu daruriyah, iaitu yang sudah pasti, yang tidak boleh dipertikaikan lagi. Okay, jadi hukum belajar hadis mutawatir ni, kita terima apa yang kita belajar, apa yang disebut dalam hadis mutawatir. Sebab itu adalah keputusan yang telah pun tetap secara qat'i. Baik, selepas kita mendengar penerangan mengenai hadis mutawatir, okay, sebelum kelas kita berakhir, Ustazah ingin berikan satu tugasan ya. Ni sila buat dan sila hantar jawapan kepada guru-guru kelas kamu ya. Okay, guru yang mengajar subjek PQS lah. Jangan cari guru kelas pula. Okay, cari jawapan bagi soalan berikut. Soalannya ialah, apakah perkara yang dilihat semasa sesuatu hadis itu dikategorikan sebagai hadis mutawatir dan juga hadis ahad? Sila hantar jawapan kamu kepada guru PQS kamu. Sekian dulu untuk episod kali ini. Maaf atas segala kekurangan penerangan Ustazah sepanjang Ustazah memberikan penerangan berkaitan dengan hadis mutawatir hari ini ya. Okey, terima kasih kerana sudi belajar dengan Ustazah Yohanis. Jika ada sebarang komen, sila tulis di bahagian komen. Moga dapat ditambah baik pada masa akan datang segala kekurangan yang telah pun berlaku ya. Okey, jika anda suka video ini, sila like, share dan juga subscribe sebagai tanda sokongan. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.